ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah malam ni, malam yang ketiga Jamadil Awal. Orang Melayu disebut Jamadil Awal, orang Arab disebut Jumadil Ula. Beza yang sebetulnya yang Arab lah, yang betulnya yang Arab. Kita pun begitu. Kalau nama kita tu ditulis tak benar, contohnya B-E-D-O-L, Bedul, sepatutnya nama Abdul. Tapi bila dipanggil dalam Quran, dia nyatakan bila kita memanggil seseorang itu kena panggil dengan yang betul, bukan panggil yang ikut IC itu, tak. Panggil dengan nama yang betul. Ada orang nama patutnya nama dia Aisyah, tapi dalam IC itu dia Aisyah tu maksudnya putus asa. Kalau Aisyah ni nama isteri Nabi, jadi kena dipanggil dengan nama dia Aisyah. Panggil Aisyah, jangan panggil dengan Isa. Isa lagi lain. Alhamdulillah, malam ni kita berada pada hari yang ketiga Jamadil Awal. 2 minggu lepas betul-betul dah nak datang. Inilah bahan yang saya nak bawa, tapi tak dapat juga hadir kerana ada yang menjadi lebih prioriti di masjid. Di tangan tuan-tuan, yang ini kita dah cakap sebelum ni tentang jom khatam Al-Quran. Selalu kita kata jom heboh, dulu sure heboh, sekarang jom heboh. Jadi kalau jom khatam Al-Quran, sure khatam Al-Quran, pasti khatam. Tapi dengan syaratnya tengok, kalau kita baca 1/3 bilangan halaman, iaitu muka surat, maknanya dalam Al-Quran ni dia ada 15 baris. Satu muka ada 15 baris. Kalau kita baca 5 baris saja satu hari, ini manusia yang paling rajin ni, dia baca 5 baris, tapi konsisten, tapi dia tetap baca. Maka dia ambil masa 1800 hari, bersamaan dengan 4 tahun, 11 bulan dan 10 hari. Maknanya anak dia dah masuk tadika, dia baru khatam. Anak masuk tadika baru khatam Quran. Ya Allah, betul-betul pemalas lah. Boleh tahan lagi. Yang kedua setengah muka surat, 1200 hari, 3 tahun, 3 bulan, 15 hari. Kalau satu muka 600 hari, 1 tahun, 7 bulan, 25 hari. Kalau 2 muka, 1 line, 1 helai, 2 muka. Quran ni dia ada 20 line. Ada 20 muka surat, ada 10 line. Kalau 1 line, kalau 2 line, 2 halaman, 1 line, 300 hari, iaitu 10 bulan. Ini dikira bilangan hari. Kalau 1 bulan itu 30. Kemudian 3 muka surat, 4 muka surat, 5 muka surat, 6 muka surat. Jumlah hari yang diambil 100.
Biasa 100 ni sinonim dengan kenduri hari yang ke-100. Kenduri hari 100, 240, 3 bulan 10 hari. Kemudian 10 muka surat, 60 hari 2 bulan, 15 muka surat 40 hari 1 bulan 10 hari, dan 20 muka surat iaitu 1 juzuk, maka dia akan khatam 30 hari bersamaan dengan 1 bulan. Kecuali dia baca bulan, kalau dia baca bulan Februari, dia terlebihlah 2 bulan 2 hari, sebab bulan Februari 28 hari. Tapi jika dia bulan Islam, Nabi dalam hadis melarang kita mengkhatamkan Al-Quran makruh, mengkhatamkan Quran kurang daripada 3 hari, 1 hari 2 hari. Nabi tak menggalakkan kita khatam Al-Quran dengan begitu batas. Walau bagaimanapun, para sahabat yang terdahulu, salafus salih, mereka baca Al-Quran sangat kuat. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dalam hadis, dalam sanad, dalam riwayat yang sahih, mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 1 hari 2 kali khatam. Belum cukup hebat, kerana Sayyidina Uthman bin Affan yang meriwayatkan hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kamu ialah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Ya Allah, 1 rakaat khatam Al-Quran, macam mana? Memang hadisnya sahih. Guru Imam Syafi'i namanya Waqi' Al-Jarrah, mengkhatamkan Al-Quran 1 hari sekali khatam. 1 hari sekali khatam. Jadi ini tujuan kita, bukan sekadar buat hantaran je Al-Quran. Lepas ni nak cari menantu, suruh dia khatam Al-Quran. Bukan hantar Quran je, buat hantaran Quran. Tapi Quran tak baca-baca, sepatutnya dibaca. Lepas ni bagi satu line lah pada bakal menantu, dah khatam baru boleh kahwin. Kalau tak khatam tak boleh kahwin. Tapi jangan khatam dengan ustaz, tak luar. Nanti dia bayar ustaz tu, dia dah khatam. Dia mesti khatam dengan bakal mak mentua ataupun bapa mentua sendiri. Jadi ini sebagai dorongan kita baca Quran. Jangan tinggalkan. Tunjuklah dalam semayang kita kena baca Quran. Kalau tidak, langsung tak baca. Ini lagi masalah bagi orang yang malas baca Quran. Ini di luar solat. Di belakang itu, untuk surat 1 dan 2, beberapa surah pilihan yang saya buat ni dibahagi-bahagikan. Pertama tu, kotak yang pertama tu nama surah, kemudian masa diturunkan, Makkiyah ataupun Madaniyah. Kalau belajar dalam ilmu usul tafsir, ulum tafsir, kita akan belajar tentang masa diturunkan, Makkiyah, Madaniyah. Kalau Mekah tempat, Madinah tempat, Makkiyah masa, iaitu sebelum hijrah, Madaniyah selepas hijrah. Suratul Fatihah, juzuk dia yang pertama, nombor surah, tertib surah, bilangan surah yang pertama, bilangan ayat ada 7, bilangan kalimah ada 27, bilangan huruf ada 140. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Suratul Fatihah banyaklah kelebihan, tak payahlah kita sebut, banyak sangat kelebihannya. Suratul Baqarah Madaniyah berada pada juzuk 1, 2 dan 3. Surah yang kedua, bilangan ayat dia 286, kalimah dia ada 6121, dan bilangan huruf dia ada 20,500. Kalau ada yang tak percaya, malam ni kan balik lepas isyak kira lah. Dah kira nanti call saya. Nanti ustaz salam kurang 2. Nanti call saya 4 pagi ke 5 pagi lah. Tapi kalau nak kira, saya cadangkan letak air kopi sebelah, biskut ke apa ke. Dan kalau kira, apabila sampai di hujung ayat, mesti tulis dah kira. Jangan terus simpan dalam kepala je. Dah kira sampai satu muka, dah kira berapa minggu dah. Orang rumah datang peluk pinggang, habis lupa balik dah. Kena ulang balik. Tadi baik-baik dapat pahala kira huruf Quran,
dah maki hambun pula. Laku benar aku kira dia. Susah. Tak kira lah, saya ingat tak kira. Tak payah kira lah, ni ulama' dah kira dengan kita. Saya pun ambil je tuan-tuan, tak kira pun. Ambil daripada sebuah kitab tafsir. Tafsir ni, para ulama' ni, ya Allah, hebat umat Muhammad ni. Mereka tulis tafsir dalam berbagai bentuk. Ada yang menjelaskan tafsir dari sudut hukum fiqah dia. Ada yang menjelaskan tafsir dari sudut balaghah dia. Ada yang menerangkan tafsir tentang ayat-ayat wanita je. Saya pernah jumpa satu tafsir, ada satu jemaah ada tunjukkan, dia beli di Saudi, saya tak ingat nama tafsir tu. Ulama' yang tulis ulama' India, yang buat ulama' India, orang India, tapi buat tafsir dalam bahasa Arab. Oh, hebat. Dan ayat-ayat yang dibuat dalam kitab itu semua cerita wanita je. Semua ayat yang berkaitan wanita. Sampai yang penghujung sekali tentang wanita, iaitu pada ayat wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan nafasat, iaitu wanita sihir yang meniupkan kejahatan kepada manusia. Tukang sihir, wanita tukang sihir. Sampai situ mereka cerita pasal wanita, kan? Yang baik pun dia cerita lah, yang jahat pun dia cerita juga, kan? Yang Allah sebut tentang Maryam, tentang Asia, kan? Siapa-siapa saja berkaitan dengan wanita. Tapi kalau suratul Baqarah ni kita nak kira huruf daripada Melaka sampai Kuala Lumpur, pasal balik Melaka pun tak ada kira lagi, kan? Nak kira satu-satu. Surah Al-Kahfi, kan? Yang digalakkan kita baca pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Ayatnya ada 200, juzuk yang ke-18, juzuk yang ke-15 dan 16. Huruf dia ada 6360. Kalau tuan-tuan seorang yang berkira-kira tentang pahala, Nabi janji secara pasti siapa yang baca satu huruf dia dapat 10 markah, 10 kebaikan. Jadi darab 10 kan, darabkan 10 kan. Rasa tak cukup, baca lagi sekali, darab lagi 10 kan. Satu huruf darab 10, 6360 darab 10. Malam ni baca sekali Al-Kahfi, besok hari Jumaat baca lagi sekali, darab 2. Surah As-Sajadah pagi Jumaat, huruf yang terdapat ialah 1518. Surah Yasin ataupun dikenali dengan surah Melayu, surah orang Melayu. Ni saya cakap kan, ada orang lain cakap surah orang Melayu. Lahir Yasin, mati Yasin, kahwin Yasin, tunang Yasin, bercerai Yasin. Cerai pun baca Yasin. Ya Allah, sebab nak minta mudah-mudahan dapat dirujuk semula. Baca Yasin. Kalau duit banyak panggil orang kampung, bagi makan sikit baca Yasin. Kita pun heran, apa sekali buat baca Yasin. Mudah-mudahan dapat rujuk semula. Tu ayat dia. Yasin memanjang. Tapi ada kelebihan surah Yasin. Bilangan kalimah 729, bilangan huruf. Ini paling senang ingat, kan? Daripada atas sampai bawah tu yang paling kita senang ingat surah Yasin, huruf dia 3000. Jadi kalau kita baca satu malam, satu kali kita baca Yasin, kita dapat pahala 30,000 dalam 10. Jadi kalau jemput kenduri nak pahala 300,000, baca 3 kali lah. Tuan rumah kata malam ni saya buat baca Yasin 300,000. Tak mahal 300,000 ni. Rupa nak 3 kali baca Yasin. Macam banyak orang baca pada malam di 10 Syakban, 3 kali baca Yasin. Mengah-mengah dia, terpaksa bawa obat supaya sempur tu. Sebab 3 kali baca pancit lah, tak ada nafas. Jadi kena sembuh kat mulut. 3 kali baca. Surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Ini 2 surah yang dibaca pada salat Jumaat. Tapi kebanyakannya imam tak baca, di Malaysia ni ataupun di Melaka. Yang lebih khusus lagi di Bukit Beruang, sebab dua-dua imam tak hafal dua-dua surah ni. Dia hafal salah satu ataupun tak hafal dua-dua. Dan dia hafal Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini pun juga sahih, sabit datang daripada Nabi. Sesekali boleh buatkan. Bilangan ayat sebenarnya tak banyak, kita tengok ayat 11 je. Sebab baru-baru ni ada orang dia komplain, mungkin saya ada cerita kat sini juga. Dia komplain pada pengerusi. Dia kata imam Bukit Beruang Sabbinis Al-Ata, Sabbinis Al-Ata. Tak payah baca pun dah tahu kan surah apa dia baca.
Memanglah tuan-tuan, setiap kali kita solat pun kita tahu imam pasti akan baca Fatihah. Kita tak datang pun kita tahu. Aku dah tahu lah imam baca Fatihah tadi. Payah cakap lah. Hari Jumaat memang ini sahaja surah yang Nabi baca 4 surah. Itu juga pagi Jumaat memang Nabi baca As-Sajadah dengan Al-Insan. Tak ada pula dia cakap balik-balik As-Sajadah Al-Insan. Tak ada pula dia komen hari Jumaat. Agaknya dia nak surah Al-Baqarah dengan Ali Imran lah. Nanti kita buat baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Okey dia pula sampai duduk bawah kursi ni. Kalau dia hafal, dia baca lah. Kalau dia tak hafal pun, dia baca lagi surah yang warid, yang sahih, yang datang daripada Nabi. Al-Ata dan juga Al-A'la. Al-A'la dan Al-Ata, Hadisul Ghashiyah, ada di bawah tu nanti. Jadi ini 2 surah. Al-Jumu'ah, orang Melayu sebut Jumaat. Jumu'ah, mim tu baris depan. Al-Jumu'ah, dia ada alif lam. Al-Jumu'ah. Kemudian surah Al-Munafiqun, Al-Mulk, yang digalakkan baca pada tiap-tiap malam. Imam Ghazali kata kalau boleh baca sebelum tidur, seolah-olahnya jangan tinggalkan tiap-tiap malam. Pendinding kita, penyelamat kita daripada azab kubur. Amalan tak banyak, tapi ada amalan yang istiqamah, iaitu baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, ataupun dipanggil surah Tabarak. Tabarak 30 ayat, 1303. Tapi besok jangan pergi kedai nombor lah 1303. Tak ada kena-mena, jangan ambil urut Quran ni tuan-tuan. Kata naik lah nombor surah Al-Mulk semalam. Baca Quran baca juga, nombor juga. Al-Insan, dan selepas Al-Insan surah An-Naba tu sampailah ke belakang tu adalah juzuk yang ke-30. Semua surah dalam juzuk amma, ataupun orang Melayu panggil juzuk muqaddam. Ada istilah lah orang Melayu ni, juzuk muqaddam. Sebab dulu dia peminat Datuk Hasan Azhari, tapi tak dapat jadi umumah Datuk Hasan Azhari, jadi peminat Al-Muqaddam sajalah. Kalau tidak sekarang Puan Seri, Tan Seri Hasan Azhari. Tidak sekarang Puan Seri. Syukurlah suami kita yang ada ni semua baik-baik ni, semua kaki surau. Nampak? Kalau ada yang kaki dangdut, bagi tahu saya tangkapkan nanti. Sampai di belakang itu surah Al-Duha. Biasanya kita khatam dibaca surah Al-Duha. Ini ada lagi ni, tak depan ni ada lagi, dekat belakang lah saya ingat. Nanti segan pula datang ke depan. Letak belakang. Ketua kelas tadi dia letak depan pula. Bukan saya nak kena kan, dia nak kena kan. Surah Al-Duha sampailah surah An-Nas di bawah ini. Sebenarnya tuan-tuan, ulama yang tulis bilangan kalimah dan huruf ini, salah satu tafsir iaitu tafsir Al-Khazin. Namanya Al-Khazin. Setiap kali muqaddimah di awal surah, dia akan sebut surah Al-Ikhlas, surah Makkiyah, bilangan kalimahnya 15 dan bilangan hurufnya, bilangan ayatnya 4, bilangan kalimahnya 15 dan hurufnya adalah 47. Dia semua surah sampai 30 juzuk tu dia akan tulis 114 surah. Kalau kita nak kira, sebagai contohnya Al-Ikhlas, bilangan ayat 4, kita tutup mata pun kita tak payah kira, tutup mata je. Tapi bilangan kalimah 15, kena buka mata dan kena tutup mata. 15. Macam ni kita nak kira 15 kalimah ni. Qul huwa Allah ahad, 4. Allah as-samad, 6. Lam yalid wa lam yulad, 10. 3 ayat 10. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 15. Tapi kerja rumah bukan yang Qul huwallahu ahad, balikkan kira balik. Tak, kerja rumah Al-Baqarah tadi. Nanti balikkan buat kerja rumah Al-Baqarah, kira Alif Lam Mim 1. Zalika Al-Kitab La Raib Fi. Betul kira lah, mesti tak betul juga. Nak dapat 2050 tak payah kira. Ulama ni dah tolong kira. Ya Allah, dan Allah mudah muslim. Ini satu ilmu tuan-tuan. Orang lain kata
Apa yang kau pandai pasal tafsir Quran? Tak pandai. Tapi kita tahu bilangan ayat, bilangan huruf, bilangan kalimah. Tak ada orang kampung Bukit Beruang boleh challenge aku lah orang yang paling hafal nombor-nombor itu. Dulu kaki nombor, memang beli nombor saja lah. Tapi sekarang kaki nombor Quran. Oh hebat, ya Allah. Kalau buat quiz bagus ke ni. Jadi siapa kalau dapat hafal ni 2 minggu lagi saya tanya, dapat tiket pergi umrah lah tahun 2070. Masa tu saya dan free tuan-tuan, duit banyak, boleh sponsor. Ingat malam ni. Dan kalau huruf kita kira Al-Ikhlas, kita tak, sebagai contohlah Qaf lam Qul huwa ha wa Allah alif lam ha. Ulama yang bernama Al-Khazini ini, dia tidak mengira sabdu itu sebagai 2 kali huruf. Dia tidak kira sebagai 2 kali itu. Contohnya As-Samad, alif lam sad mim dal, dia akan kira 5. Sepatutnya As-Samad, alif lam sad 2 kali sad. Kerana tanda sabdu itu sebenarnya tanda mati, 1 huruf dan tanda baris. As-Samad sepatutnya begitu, tapi dia tidak mengira begitu. Dia mengira sabdu itu tetap 1 huruf yang termaktub, yang termaktub dalam Quran. Walaupun kalau ikut asal huruf itu, As-Samad itu alif lam sad mim dal, sebenarnya dia 6 huruf, bukan 5 huruf. Kita kena faham. Sebab saya tahu ada yang nak buat kerja rumah nanti, jadi kena bagi tahu kaedah dan formula dia dulu. Kalau tidak, silap kira nanti. Tak betul lah dia kata ulama ni kira tak betul. Jadi tuan-tuan nanti bila lepas ni baca Quran, bawa ke kereta lah, sebab nak kira pahala baca. Jangan begitu tuan-tuan, jangan kira pahala. Belakang ni habis cerita tentang Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran di tengah malam, seperti yang pernah kita sebut dalam hadis sebelum ni, orang yang baca Al-Quran yang kuat di tengah malam, di luar solat lah maksudnya, seolah-olahnya dia bersedekah dengan terang-terangan, secara terang-terangan. Tapi kalau dia baca Al-Quran secara senyap-senyap, seolah-olahnya dia bersedekah seperti secara sembunyi-sembunyi. Yang afdalnya dibaca perlahan-lahan. Sebab tu para ulama mereka tak sokong kalau orang baca Quran sebelum subuh, baca Quran kat menara masjid, buat kuat-kuat orang semua dengar. Sebenarnya tak, kita baca perlahan. Kalau kita bacalah kat rumah, baca perlahan. Jangan kita lawan untuk sidang pula. Kita kat rumah pun buat, dia pun buat, berlawan-lawan pula. Kalau nak lawan, pasang betul-betul mikrofon lah. Di belakang ni beberapa nama ulama hadis yang ni pun tak tahulah, saya tak ingat dah bagi belum. Dah bagi dulu. Tak pernah bagi. Pernah bagi. Jadi di beberapa susunan nama para ulama ada 4. Sebenarnya kat situ ada 4 perkara. Ada 3 perkara. Pertama, nama kitab dia Al-Muwatta. Sebagai contoh, 1 Al-Muwatta. 1. Yang kedua, Imam Malik, nama bagi orang yang menulis kitab itu. Yang ketiga, dalam kurungan tu tahun dia wafat 179 Hijrah. 3 perkara kita dapat tahu. Nama kitab, nama ulama yang tulis, dan kemudian ialah tahun dia wafat. Musnad Imam Ahmad nombor 4 tu 241 Hijrah. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia sempat berguru dengan Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i wafat tahun 205 Hijrah. Dia sempat berguru, dan Imam Syafi'i pun sempat berguru dengan dia. Allah, dia berguru dengan dia, dia berguru dengan dia. Tapi Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik, tetapi Imam Malik tidak berguru dengan Imam Syafi'i. Kerana sewaktu Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i dia lahir tahun 150 Hijrah. Imam Malik dia wafat 179 Hijrah. Jadi sewaktu Imam Syafi'i datang, dia masih muda, masih budak lagi, dan dia berguru dengan Imam Malik. Imam Al-Bukhari nombor 6 sampai nombor 11. Tuan guru kita, Datuk Haji Abdul Rahim Al-Hafiz itu nombor 6, 7, 8, 9 dan 10. Dia mengajar di serata masjid dan surau di dalam Melaka. Kecuali satu lagi dia belum ajar, Sunan An-Nasai. Puas tengah pujuk datang masjid kita. Sampailah yang terakhir,
Dan yang ke-18 itu ada Daruqutni. Imam Daruqutni dia pernah mengkritik beberapa hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan dia katakan hadis ini tidak mencapai taraf sahih, dia jatuh sedikit. Hanya dia seorang saja yang pernah kritik dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tapi orang lain tak pernah kritik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ataupun versi yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Dia boleh berpusing-pusing. Jadi itu untuk bacaan tuan-tuan di rumah. Ni hak cerita tak terpelihara, boleh putus sikit dan sebar-sebarkan lagi. Tapi jangan lupa muka surat 1 ni dan muka surat 2, 3, nanti bakal menantu suruh hafal dulu lah. So dia hafal baru boleh kahwin. Kalau tidak jangan kahwin. Tak kahwin jawabnya. Kahwin pula jawab. Baik, malam ni dalam pengajian kita sebelum ini, beberapa kelompok ataupun orang yang sah menjadi imam, orang buta, budak bekas hamba, dan yang ketiga iaitu anak yang sudah mumayyiz menjadi imam. Seperti mana dalam hadis Amr bin Salamah, ketika dia berumur 7 ataupun 6 tahun, maka dia menjadi imam kerana dia orang yang paling banyak hafal Quran. Keutamaan kerana dia banyak hafal Quran. Tapi kalau tak banyak hafal Quran, hanya harap suara saja, tak boleh jadi imam. Pandai berlagu sebagai contohnya, tak juga. Yang menjadi keutamaan kanak-kanak mumayyiz ini menjadi imam. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang berpandangan sedemikian, bahawa yang layak menjadi imam adalah kanak-kanak mumayyiz, walaupun dia belum baligh, tetapi dia banyak hafal hafalan Quran, maka dia layak menjadi imam. Ada pun jumhur dan bahkan Imam Malik. Kalau Imam Malik dia kata tidak sah seorang kanak-kanak yang belum baligh walaupun dia banyak hafalan menjadi imam, tidak sah. Imam Malik ni ada beberapa pendapat dia juga yang tidak bersamaan dengan jumhur. Sebagai contohnya, Imam Malik berpendapat tidak ada bacaan isti'adzah dalam solat. Auzubillahi minasyaitonir rajim, tak ada. Dia kata tak ada dalam solat. Doa iftitah tak ada, isti'adzah tak ada, basmalah pun tak ada. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, kana Nabi SAW wa Abu Bakr wa Umar yastaftihuna as-salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi Abu Bakar, Umar memulakan solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Datang Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dia kata mungkin hadis-hadis berkaitan dengan Nabi membaca auzubillah, doa iftitah dan basmalah tidak sampai kepada pengetahuan Imam Malik bin Anas. Masyaallah. Imam Nawawi tawaduk. Kemudian orang yang fasik menjadi imam. Orang yang fasik sah menjadi imam. Fasik ni maksudnya orang yang kerap melakukan dosa, hari-hari buat dosa. Kalau datang surau, seluar panjang. Kalau dua surau, seluar pendek. Ini fasik kerana dia buka aurat. Dia fasik. Ini orang fasik, sah dia menjadi imam. Orang yang fasik sah. Ada orang yang memberi alasan begitu. Baru ni dalam radio ada orang dia tanya seorang ustaz, dia kata perlu tak dia meninggalkan solat berjemaah apabila dia mendapati imam itu seorang yang bisa rokok. Sebagai contoh, orang yang bisa rokok, dia tak pun datang berimamkan imam yang bisa rokok. Dia kata, ustaz terjawab, mesti dia hadir untuk solat berjemaah. Kerana dalam hadis banyak menunjukkan, ada hadis-hadis yang menunjukkan. Sebagai contohnya, apabila seorang yang terkenal dalam sejarah namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya Allah, zalim. Seorang yang zalim, fasik, banyak membunuh para ulama, para tabi'in. Tapi dalam masa yang sama, apabila dia menjadi imam untuk dalam satu solat, maka yang duduk di belakangnya adalah sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar duduk belakang
Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi semayang di belakang, berimamkan. Maka di sinilah para ulama berdalil boleh seseorang itu berimamkan seorang yang fasik, seorang yang fasik. Itu juga dengan imam yang bid'ah, pelaku bid'ah, imam yang kerap melakukan bid'ah, tapi dia orang yang banyak hafal Quran dan dia memang dilantik menjadi imam. Boleh tak kita semayang di belakang? Hukumnya boleh sekiranya mendapati tidak ada orang lain untuk menjadi imam. Apatah lagi kalau di dalam negara kita ni imam-imam yang telah dilantik. Kalau di Mesir tuan-tuan, orang yang menjadi imam ni dia tak panggil imam, jawatan tu dia panggil khatib. Khatib ni maksudnya orang yang menyampaikan khutbah. Dia tak ada imam satu, imam dua, dia panggil khatib. Itu juga di Mekah. Di Mekah mereka panggil Imam Masjidil Haram. Kita selalu panggil Imam Masjidil Haram. Istilah dia berbeza pula. Ada panggil Imam Masjidil Haram, ataupun ada dipanggil Khatib Masjidil Haram. Maksudnya orang tu jawatan di imam. Kita di Malaysia kita panggil imam kan. Jadi Abdullah bin Umar dia pernah semayang di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj ni kalau dia nak bunuh orang yang menentang dia, dia tengok dulu juga. Kalau orang tu orang yang semayang subuh, kaki semayang subuh dia tak bunuh, dia tengok pula. Kalau orang tu jenis tak semayang subuh, bunuh je, tak ada masalah. Kerana dia pegang ada satu hadis yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya orang yang semayang subuh ini mereka berada di dalam fi zimmatillah, mereka ini berada di dalam jaminan Allah. Jadi Hajjaj Yusuf bin As-Saqafi dia tak berani bunuh orang yang berdiri dan salat subuh berjamaah, dia tak nak bunuh. Tapi yang tak semayang subuh, dia bukan tak semayang subuh tapi tak datang jemaah, dia penggal habis. Kezaliman dia memang terserlah kan. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang duduk di belakangnya Abdullah bin Umar, sahabat yang cukup kuat yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, seperti mana bapa dia Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab orang yang sangat tawadhu, yang sangat berkeras, sikap dia keras. Di masjid saya pernah cerita tentang Sayyidina Umar ni. Umar ni kalau jalan dia bawa satu kayu namanya durrah. Kalau dia tengok satu yang tak betul dia dia pukul, dia pukul orang. Kita dah cerita lah tentang Sayyidina Umar. Kalau sudah cerita kita ulang lah, kalau dah cerita kita ulang. Umar bin Al-Khattab pernah dia nampak seorang yang jalan pura-pura macam orang alim, tak wadong jalan. Maka Umar pukul lelaki ni, kata jangan membunuh agama kami dengan kepura-puraan. Ada orang duduk berbual di tepi jalan di Madinah itu, laki-laki dan perempuan duduk berbual. Maka Umar pun lalu, maka Umar pun pukul dia. Bukan baru galak kau berbual lagi perempuan kat tepi jalan. Kalau zaman sekarang kau mesti Umar lalu banyak kena belasah lelaki tu, perempuan dia semua kena belasah. Umar khalifah bagi tuan-tuan, dia pukul. Maka kata laki-laki ni, wahai Amirul Mukminin, perempuan ni bini aku, kata perempuan ni bini aku. Yalah kalau bini pun, kata Umar, pergilah tepi-tepi belakang-belakang sana sikit ke perempuan, ini orang akan sangka buruk. Kami ni baru sampai kat Madinah, jadi kami tengah bincang nak cari rumah mana malam ni nak tidur. Kalau begitu kata Umar, ambillah balik kayu ni, pukul aku balik ni. Kata tak apalah. Banyak kali Sayyidina Umar Al-Khattab cakap tegas, cakapnya tegas, jalannya pantas. Kalau pukul terasa sakit Umar bin Al-Khattab. Tapi banyak orang kata dia zuhud, lebih zuhud daripada Umar, lebih takwa. Tapi Umar lebih takwa daripada mereka. Sangat garang, sahabat takut nak tegur Umar, garang sangat. Seorang lelaki yang sedang menggunting rambut Sayyidina Umar, lalu Umar terbatuk, maka dia tergunting tangannya. Punyalah takut gunting rambut khalifah ni, sampai begitu. Maka Umar membayar diat kepada laki-laki ni. Seorang perempuan
yang sedang mengandung, dipanggil Umar. Umar panggil, nak soal siasat, macam mana boleh mengandung, baru panggil. Dia datang kepada Umar dan kandungannya gugur. Masa begitu takut, Umar bayar diat kepada perempuan. Sampai begitu sekali. Sahabat-sahabat pening kepala, dia kata, ya Allah, Umar keras sangat kan? Terlampau keras. Dia kata, sahabat-sahabat yang Nabi jamin masuk syurga ni pun tak berani juga. Tak berani kan? Tapi yang rapat dengan Umar ni iaitu Abdul Rahman bin Auf. Kau cakaplah dengan Umar. Abdul Rahman bin Auf pun jumpa Umar. Dia kata, wahai Sayyidina Umar, kata, wahai Amirul Mukminin, kata, kau ni keras sangat lah, tegas sangat, tak boleh ke slow sikit dia, perlahan sikit. Kata Umar, aku bukan tak pernah cuba berlembut, tapi bila aku berlembut, aku rasa macam aku tak laksanakan hukum Allah, seolah-olahnya aku rasa bersalah, dia kata. Dan bila aku cuba berkeras balik, aku rasa bersalah juga, sebab rakyat sangat takut dengan aku, dia kata. Aku rasa bersalah juga kepada Allah. Maka menangislah Abdul Rahman bin Auf. Maka kata Abdul Rahman bin Auf, celakalah siapa yang jadi pemimpin selepas kau, wahai Umar. Kerana kau ni sangat prihatin daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Dalam peristiwa yang lain, apabila Umar melihat kepada nasib rakyatnya pada waktu malam, maka dia tengok ada wanita yang kesusahan, yang miskin. Maka Umar pun ajak khadam, dia kata, mari kita balik, kita pergi ke Baitul Mal, ambil gandum, tepung, dan hantar semula kepada rumah wanita ini. Sedangkan waktu dia datang tu, wanita tu sedang komplain seorang khalifah. Dia kata, mana khalifah ni tak tengok rakyat, rakyat miskin tak datang jemaah tu, nak bilang gaya pun datang. Itu kat sini lah, itu bukan zaman Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tu off record Lalu Umar pun balik dengan khadam dia, ambil tepung, nak jalan balik. Maka khadam tu kata, wahai Amirul Mukminin, biarlah saya pikul. Amirul Mukminin tak payahlah susah-susah. Umar membentak, marah. Dia kata, kau sanggup ke pikul dosa aku di akhirat nanti? Itu soalan Umar Al-Khattab. Bukan rakyat datang meminta dan dihalau-halau. Baliklah, jumpa isteri saya pun cukup. Tak payah jumpa saya juga isu, minta isi borang, tapi tak dapat juga. Mana nak cari seperti Umar, aina Umar. Baik, itu Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam yang menyesatkan. Kalau kita mampu, kalau orang yang menjadi imam itu, kita tahu dia seorang yang fasik, kalau kita mampu mengelakkan, kita elakkan. Tapi kalau tak boleh elak, sembahyang kita tetap sah kalau kita sembahyang di belakang. Dan bukan alasan untuk kita meninggalkan solat berjamaah, kan? Ini ada juga orang bila berlainan mazhab, dia tak datang pula. Dia tak datang masjid, dia tak datang subah. Sembahyang berjamaah mesti dia hadir. Dan tidak sah sembahyang itu di belakang orang yang kafir, itu jelas, kan? Jelas. Dalam Quran yang Allah sebut, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Orang yang tak berbuat amalan, yang beramal, melakukan ibadat, syarat dia dua yang selalu kita sebut. Pertama sekali, dia mesti ikhlas, dan yang kedua ialah dia mesti tepat mengikut perbuatan Nabi SAW. Ini syarat syar'i, nama dia syarat syar'i. Pertama, mesti ikut syarak. Solat sebagai contoh, solat ikut syarak. Yang kedua, dia mesti ikhlas. Kalau dia ikut syarak, tidak ikhlas, tidak diterima. Kalau dia ikhlas, tidak ikut syarak, ini pun juga tidak diterima. Kalau tak ikhlas, tak ikut syarak lagi, dah tak terima. Mesti ikhlas dan juga mengikut syarak. Kemudian
Yang dibolehkan juga ialah orang yang tidak diketahui identitinya menjadi imam. Kita datang masjid, tiba-tiba kita dapati ada seseorang yang kita tak kenali menjadi imam, maka sah kita mengikut orang tersebut. Tadi kita kenal pasti dia memang sah, memang fasid, memang bid'ah ni, kata bid'ah, tak sah. Yang ini tak kenal pula. Kalau sembahyang belakang orang Syiah macam mana pula? Tengok apa ada batu atas tempat sujud ni. Yang begitu kita jelas nampak orang Syiah, maka tak perlulah kita berimamkan kepada dia. Banyak orang tanya orang Syiah ni betul Islam? Memang Islam, atas nama Islam. Sehingga kan Iran pun dipanggil Republik Islam. Tapi rosak tak akidah? Bila kita kaji dalam bab akidah, ibadat dia sah-sah, kita nampak akidah dia bagaimana pula. Kalau mereka ini menolak sahabat Nabi, sahlah bagaimana akidah mereka. Al-Quran mereka tafsirkan lain daripada Al-Quran yang ditafsirkan oleh ulama daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Banyak penipuan Syiah ini yang telah dibongkar. Nanti datang 10 Muharram, tengok pula macam mana yang mereka buat di atas sambutan pada 10 Muharram. Di Malaysia ni dia tepuk dada. Tapi YouTube tu boleh tengok, boleh buka. Nampak joget. Bukan orang tu, budak-budak tengah usul tengah naik ni. Yang mula-mula sekali dulu Jais gempur di Selangor dulu. Kata nak kahwin Islam Selangor, dia gempur orang Syiah ni sedang buat majlis meraihkan 10 Muharram tu lah, yang perempuan hari Ashura, dengan perempuan-perempuan macam mereka buat. Melaka pun dah mula. Tapi sekarang nampak dia slow. Sebenarnya bukan slow tu, dia hilang. Dia sedang susun strategi. Dia sedang susun strategi macam mana dia nak memperkembangkan ajaran Syiah. Cara macam ni tak boleh, cara macam ni tak boleh. Dulu bagi buku tebal-tebal kat masjid pada orang. Lepas tu bagi buku kecil warna hijau, macam buku khutbah Jumaat. Kita ingatkan dapat buku khutbah, bukan, buku dia cerita bahasa Syiah. Dia cerita kita ni bersaudara, kita ni orang Islam bersaudara, nama Islam, bahkan Yusuf Qaradawi juga mengiktiraf pecahan 4 mazhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah dan 4 mazhab dalam Syiah. Sebenarnya dia nak cerita yang tu je. Dia nak cerita pengiktirafan Syiah ni tidak terseleweng, tidak menyeleweng. Tapi sebenarnya akidah mereka rosak, ibadat mereka rosak, macam-macam, semuanya rosak. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u lakum falakum wa alaihim. Mereka mengerjakan salat untuk kalian. Jika mereka benar, maka itu bagi kalian. Jika mereka salah, maka kalian mendapatkan pahala dan kesalahannya mereka tanggung. Kalau kita mengikut orang yang kita tidak tahu identiti, sembahyang kita sah, tapi kesilapan itu ditanggung oleh orang yang menjadi imam tersebut. Dalam hadis yang lain, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalika almuslim alladhi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih fala tukhfiru Allah fi zimmati. Barang siapa yang salat dengan salat kami, menghadap ke kiblat kami, memakan sembelihan kami, maka itulah orang muslim yang mendapat perlindungan Allah dan Rasulnya. Maka janganlah mengkhianati Allah berkenaan dengan perlindungannya. Kata Ibn Hazm, jika dia salat di belakang orang yang dikiranya sebagai orang mukmin, kemudian dia tahu bahawa imam itu orang kafir, orang yang bermain-main ataupun orang yang belum baligh, maka salatnya sempurna kerana itu tidak dibebani Allah untuk mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Kadang-kadang ada orang dia tanya juga hal yang remeh-remeh, masalah kunut. Kata, saya sembahyang Ustaz, saya terlupa lah baca kunut. Ustaz tak sembahyang saya, tapi saya ulang balik, kata. Dalam hati saya kata, nak kata je, datang dekat masjid. Sembahyang kat masjid tu lagi senang, tapi sembahyang kat rumah sebenarnya sah, dia kata. Susah-susah. Yang keenam ialah wanita menjadi imam bagi jemaah wanita. Ini yang terakhir, iaitu wanita menjadi imam
bagi jemaah wanita. Tidak boleh seorang wanita menjadi imam bagi jemaah laki-laki, hatta kepada kanak-kanak lelaki. Tidak boleh. Wanita dia hanya boleh menjadi imam kepada wanita. Dulu di Malaysia bila UIA jemput Dr. Fatimah Wadud, cerita dah beberapa tahun dulu lah, bila didedahkan Dr. Fatimah Wadud ni, rupanya Allah, bila dia semayang, semayang dah lah, semayang Jumaat, semayang Jumaat tu yang jadi tukang azan dan juga iqamah laki-laki, yang menjadi imam khatib dia, dan semayang Jumaat dia jadi imam khatib dia, jadi menyampaikan khutbah dia, kemudian dia jadi imam solat, kemudian di belakang dia semayang orang laki-laki, orang perempuan bercampur dalam satu saf tapi tak terlalu rapat. Ada gambar dia kita beli. Dan yang lebih cantik lagi ialah laki-laki yang semayang belakang dia tu pakai seluar pendek. Lagi, ya Allah, penuh dengan penipuan, penuh dengan kerosakan, cacat celah. Kita yang tak alim fiqah ni pun kita tengok, kita tahu dah apalah macam mana. Yang malang laki-laki yang ikut bukan seorang, bukan dua, bukan adik-beradik dia pun, mana-mana Muhammad datang tu kan. Jadi apa boleh jadi makmum kepada seorang imam. Aisyah dan Ummu Salamah pernah menjadi imam bagi wanita. Hadis ini dah lalu pernah kita sebut. Adapun laki-laki dan anak-anak kecil yang solat di belakang wanita, maka hal itu juga tidak dibolehkan dan solatnya tidak sah. Semayang perempuan itu sah lah, tapi yang belakang itu, lelaki dan kanak-kanak itu yang mengikut, hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis keumuman sabda Nabi, lan yufliha qaumun walau amrahum ra'a, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Nabi kata tidak akan berjaya. Yuflih ni sebenarnya berjaya, falah, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kata Nabi tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Sebab tu kita tengok mana-mana presiden wanita, masalah juga kan negara dia. Pakistan dulu pernah jadi ada presiden, Perdana Menteri dia wanita. Malaysia boleh, sebab perlembagaan tidak menetapkan siapa yang nak jadi Perdana Menteri, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Perempuan pun boleh jadi Perdana Menteri, tapi kalau nak jadi Pertuan Agong tak boleh, sebab yang Pertuan Agong si lelaki, dia boleh jadi permaisuri je lah. Pertuan Agong tak boleh. Dan tidak ada riwayat yang sahih di zaman Nabi yang membolehkan seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki ataupun jemaah laki-laki. Tidak pernah terjadi zaman Nabi, zaman sahabat dan para tabi'in. Cuma terjadinya zaman kita, iaitu Aminah Wadud menjadi imam, dan itu tidak boleh menjadikan sebagai hujah. Ada soalan tuan-tuan sebelum kita tangguhkan soalan ini nanti, iaitu seseorang menjadi imam pada suatu kaum sementara mereka tidak menyukai. Hukumnya seseorang menjadi imam tapi dalam masa yang sama jemaah itu tidak menyukainya. Yang suka dia urus DKK, orang kampung tak suka sebenarnya, sah tak sah dia jadi imam. Dan kemudian nanti kita akan masuk tajuk berkaitan dengan posisi imam dan makmum, dan juga banyak lagi lah cerita tentang berkaitan dengan hukum imamah ini dan juga makmum, imam dan juga makmum. Ada soalan sebelum kita tangguh? Ada yang dah hafal tu, buku surat 1 dan 2. Dengar dah hafal. Apa ni? Batu. Oh, orang-orang Syiah bila mereka sujud, mereka akan sujud di atas batu yang mereka dakwa batu itu adalah daripada bumi Karbala. Bumi Karbala ni di Iran lah, di Iraq Iran Karbala di mana? Iraq bukan Iran, Iraq. Jadi orang Syiah dia berpendapat bumi Karbala itu lebih mulia daripada Masjidil Haram. Lebih mulia daripada Masjidil Haram. Dulu pernah kita sebut tentang keutamaan, mana lebih utama. Jumhur mereka mengatakan bumi yang paling mulia ialah bumi Kaabah di Masjidil Haram, tanah yang paling mulia.
Tetapi ada di antara para tabi'in yang mengatakan bumi yang paling mulia itu ialah tanah, iaitu Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Ini dua di kalangan ahli sunnah dah, dua pandangan saja. Tapi datang orang Syiah pula, dia mendakwa bumi Karbala itu lebih mulia daripada Kaabah, daripada bumi Masjidil Haram, dan lebih mulia daripada Masjid Nabawi. Dan kalau solat itu tidak akan sah. Nak sembahyang mana-mana tak ada masalah, tapi mesti sujud di atas batu yang diambil daripada Karbala ataupun tanah. Mereka akan sujud ke atas tu, baru sembahyang. Kita boleh buka dalam YouTube kan. Kalau orang Syiah ni di mana-mana dia akan bawa batu. Dia akan bawa batu. Tapi kalau orang kita dapat, tak tahulah. Kalau dia buat tangkal ke apa kan, mungkin dia tak buat sujud. Dia buat tangkal ke, wallah alam, jangan buat tangkal lah. Sebab kalau tangkal pakai batu apa pun tak tebal lah. Kalau kena tembak dengan dendera tak tebal. Tak ada kejadian lah. Ada tu dan ganas yang ditangkap, dibunuh, ada kalung, ada tangkal yang dia pakai. Tangkal ni dibenarkan pakai kepada budak-budak kecil kerana seorang sahabat Nabi pernah buat begitu dan Nabi tidak larang mengantungkan tangkal kerana dia sakit. Kalau tak sakit tak payahlah pakai. Buat apa nak pakai, lebih baik baca. Budak-budak dia pakai kerana dia tak gerti membaca. Masalahnya dia tak boleh membaca. Kita yang boleh membaca, bacakanlah pada dia dalam masa yang sama. Boleh ditangkalkan, dipakaikan ayat-ayat Al-Quran. Tapi lain-lain tak boleh lah. Kalau dah pandai baca, bacalah, itu lebih afdal. Dah boleh hafal lagi lah. Setelah aku dengar kipas. Kalau batu tangkal itu digunakan bagi budak-budak. Dia katalah satu hari itu tangkal itu ditanggalkan. Nanti budak itu sakit balik dari kanak. Nanti orang akan percaya tangkal itu boleh jadi penyembuh dan jadi tak kisah tidak. Tak, tangkal ini dipakaikan semasa dia sakit. Bila dia dah sembuh tak kan, jangan pakaikan terus sampai itu lubang dulu. Yang di dalam hadis itu, sahabat memakaikan tangkal kepada anaknya dan dibenarkan oleh Nabi semasa dia sakit. Dan budak ini dia tak boleh baca Quran lagi, tak boleh membaca lagi pun, kecil lagi. Dan selepas dia sihat, dibukakan tangkal itu dan pastikan tangkal itu adalah ayat-ayat Quran. Bukan tulis ayat Quran, lepas tu ada gambar ayat-ayat Quran, tapi ada gambar tengkorak, awas kan, tempat kawasan kemalangan. Yang ini penipuan terhadap penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Ataupun ditulis secara terbalik. Tulis ayat 4 dulu, lepas tu ayat 3, ayat 3. Ini sebenarnya tidak benar. Macam orang berubat, seorang bomo dia baca ayat Quran, tapi dia baca daripada belakang ke depan. Itu tidak benar. Kalau surah tu tak boleh ikut turutan, tak ada masalah. Baca Qul Huwallahu dulu, lepas tu baca Fatihah, tak. Tapi dia baca walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahu samad, Qul Huwallahu ahad. Dia konstan daripada belakang ke depan. Ini kata tuan guru kita juga penipuan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jangan main-main. Itu dalam bab tangkal. Saya sentuh sikit. Kita akhiri tasbih kifarah. Subhanallah.